Selamat sejahtera semua. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 1 iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Mari kita teruskan. Lihat. Jadi tajuk yang pertama, subtopik yang pertama iaitu 1.1 fungsi dan persamaan kuadratik. Di sini dapat kita lihat standard pembelajaran kita iaitu mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Di sini ada dua perkara yang kamu perlu tahu iaitu mengenal dan menerangkan ciri-ciri satu pemboleh ubah. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri ungkapan kuadratik dengan satu pemboleh ubah. Jadi mari kita lihat yang pertama, iaitu untuk mengenal dan terangkan ciri ungkapan. Jadi apa itu ungkapan dan apa itu persamaan? Bahagian ini adalah berbeza. Ungkapan tidak sama dengan persamaan. Ingat, ungkapan tidak sama dengan persamaan. Jadi apakah yang membezakan antara kedua-dua ini? Ungkapan, kalau kita lihat, dia sekadar umum sahaja. Tetapi bila ada persamaan, dia mesti equals to 0. Contohnya kita lihat. Ungkapan. Ini ungkapan. Ini semua ungkapan sebab kamu telah diberi satu nilai tanpa disamakan dengan kosong. Tetapi dia belum lagi ungkapan kuadratik. Jadi kita perlu check. Dalam kes ini, kamu akan menggunakan GeoGebra untuk mendapatkan bentuk graf. Jadi kamu boleh menggunakan QR code ini untuk menjalankan aktiviti ini. Ungkapan kuadratik dengan satu pemboleh ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Jadi apa maksud dia? Apabila kamu diberi satu soalan, contohnya 2x kuasa 2 tambah x tambah 1. Kuasa ni, kuasa tertinggi. Ini kuasa 1. Kuasa tertinggi mesti 2. Itu yang dinyatakan di sini. Kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 2. Jadi dalam bentuk amnya kita tulis sebagai ax squared tambah bx tambah c. Okey, mari kita lihat contoh. Seperti yang ini. Kalau kamu tengok soalan yang A, kuasa tertinggi adalah 2. Maka ini adalah ungkapan kuadratik. Bila kamu lihat yang B, negatif 2, maka dia bukan ungkapan kuadratik. Yang ini C, kuasa tertinggi ialah 2, maka ungkapan kuadratik. Yang ini kuasa tertingginya adalah 1. Kuasa tertinggi itu yang mana? Maksudnya kamu akan cek pada nilai pemboleh ubah iaitu X. Jadi X1 kuasa 1. Jadi dia bukan kuadratik. Bila dia kuasa 1, kuasa tertinggi 1 kita sebut sebagai linear. Bila kuasa tertingginya 2, kita sebut sebagai kuadratik. Dan kuasa 3 kita sebut sebagai kubik. Jadi sekarang kita nak belajar kuadratik. Jadi kita teruskan untuk E. E kuasa tertingginya ialah 2. Jadi ungkapan kuadratik. Yang ni kuasa tertingginya juga 2. Maka ungkapan kuadratik. Tetapi bagi G kuasa tertingginya ialah 3. Maka dia bukan ungkapan kuadratik. Mari kita lihat pada soalan. Tentukan sama ada ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Bila kita lihat untuk A,
Kuasa tertingginya adalah 2. Maka ianya adalah ungkapan kuadratik dengan satu pemboleh ubah. Apa maksud satu pemboleh ubah? Dia hanya mempunyai satu huruf. Huruf tu adalah pemboleh ubah. Untuk B, kuasa tertinggi adalah 3. Maka dia bukan ungkapan kuadratik kerana kuasa tertingginya adalah 3. Untuk C, kuasa tertinggi adalah 2. Tetapi oleh sebab kita mempunyai 2 huruf ataupun kita sebut sebagai 2 pemboleh ubah. 2 pemboleh ubah. Maka dia bukan ungkapan kuadratik dengan satu pemboleh ubah. D, dia mempunyai kuasa tertinggi 2 dan hanya satu huruf. Maka ianya adalah ungkapan kuadratik. Dan E, bila ada per macam ni, maka dia automatiknya bukanlah ungkapan kuadratik. Dan akhirnya yang ini, dia juga bukan kuadratik kerana terdapat kuasa yang bukan nombor bulat. Ingat untuk kuadratik dia mesti menggunakan nombor bulat. Nombor bulat tu apa? Tak ada pecahan, tak ada perpuluhan. Tak ada pecahan, tak ada perpuluhan. Okey, kenapa 3 ni untuk E tak dapat? Kamu boleh semak di sini. Semak di bahagian sini. Seterusnya, saya nak ajar kamu tentang bentuk suatu ungkapan kuadratik ialah AX² tambah BX tambah C. Okey, apa maksud dia? Apabila kamu ada AX² tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini adalah persamaan sebab kita ada sama dengan 0. Ini persamaan. Okay. So dia hampir kita boleh gunakan konsep yang sama untuk ungkapan konsep ABC ni. So apa maksud ABC? A adalah pasangan untuk X². B adalah pasangan untuk X. Dan C adalah pasangan yang tak ada X. Yang tak ada X. Okey, contohnya seperti mana? Okey, kita kembali dulu. Kita lihat pada soalan ni. Apabila kamu ada ungkapan kuadratik, kamu telah diberi. Maka dalam soalan ini, A-nya adalah pasangan untuk X². Jadi pasangan untuk X² ialah 2. B adalah pasangan untuk X. Pasangan untuk untuk X adalah negatif 3. Bukan 3 tapi negatif 3. Dan C adalah 1. Tengok betul-betul, susunan tak penting. Tapi ABC konsepnya A untuk X², B untuk X, C untuk yang tak ada X. Okey, macam mana tu? Kita tengok pada soalan B. Apa yang saya nampak? Untuk X² kita ada 2. Untuk X ada tak kat situ? Tak ada kan? Bila tak ada, kita letak 0. Benda tu tak ada kan? Jadi, yang tak ada X ialah negatif 4. Maka dari sini kita dapati A kita adalah 2, B 0 dan C-nya ialah negatif 4. Kita lihat untuk C. Kita tulis. Tak payah tulis pun. Kamu boleh terus baca di sini. A itu pasangan untuk X². Maka pasangan X² ialah 1/2. B ialah pasangan untuk X. Maka B ialah 5. Dan C untuk yang tak ada X, iaitu negatif 3/2. Kita lihat pada D. D pula,
A adalah pasangan untuk X squared. Jadi pasangan untuk X squared ialah negatif 1. B pasangan untuk X, iaitu positif 1. Dan C adalah tak ada X. Jadi dalam soalan ini tak ada X, maka nilainya adalah kosong. E, A pasangan untuk X squared, maka kita akan tulis negatif 1. B ialah negatif 3. Dan C ialah negatif 9. Kita lihat pada bahagian F. A pasangan untuk X squared, maka kita ada 1/2. B, ada tak B kat sini? Kita tak ada kan? Jadi dia kosong. B tu pasangan untuk X. Bila X tak ada, maka ianya adalah kosong. Dan C juga tak ada, maka ianya adalah kosong. Lihat. So, perbincangan kamu, macam mana kamu tentukan A, B dan C? A itu adalah perkali untuk X squared. Lihat. B adalah perkali untuk X. Yang tadi saya sebut pasangan. Maksudnya partner. Dan C kita sebut sebagai pemalar. Okey, dan ingatlah konsep dia AX tambah BX tambah C dengan keadaan A tak boleh sama dengan kosong. Sebab apabila A itu kosong, contohnya bila saya letak OX squared tambah 2X tambah 3. Bila kosong, kita akan darab dapat kosong. Maka last sekali akan tinggal 2X tambah 3. Maka kuasa tertingginya adalah 1. Bila 1, yang ini adalah persamaan linear dan bukan kuadratik. Sekarang persoalan kita ialah ungkapan kuadratik. Sebab itu ada syarat A tak boleh sama dengan kosong. Jadi itu sahaja dan kita akan bertemu dalam kelas yang seterusnya.